Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Pak Su doakan anda sentiasa sihat, sentiasa dirahmati kehidupan dalam kehidupan peribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kerjaya dan dalam kehidupan Baik, dalam siri kali ini Pak Su nak bincangkan teknik yang kelima teknik kelima lah bagaimana kita nak mengatasi atau menangani konflik terutamanya konflik interpersonal sebagaimana Pak Su sering tegaskan konflik adalah sesuatu yang kita tak dapat elakkan cumanya dia kadang-kadang skala kecil, skala sederhana, skala besar dan apa nama ni dan secara prinsipnya konflik itu berlaku apabila wujud pertentangan apabila wujud perbezaan kepentingan ataupun kemahuan kita ataupun harapan kita ataupun tafsiran kita, kepercayaan kita, nilai kita, tujuan kita dengan seseorang atau dengan beberapa orang boleh jadi berlaku dalam keluarga, boleh jadi di tempat kerja, dengan kawan sekolah, kawan sekuliah, kawan serumah dalam organisasi, dalam masyarakat, dengan jiran dan sebagainya Jadi kita memang tak seboleh-bolehnya kita tak naklah konflik itu berlaku, tetapi tidak dapat dielakkan. Kenapa tak dapat dielakkan? Kerana sentiasa wujud perbezaan dan pertentangan antara kita dengan orang lain dalam aspek-aspek yang perlu disebutkan tadi Baik, kali ini kita nak tengok teknik yang kelima cara berkesan menghadapi konflik, iaitu teknik persaingan iaitu competing teknik persaingan Baik, dalam teknik persaingan ini kita lihat apa nama ni dianya berlaku apabila kedua-dua pihak tak nak tak nak kerjasama tak nak bermuafakat tak nak bertoleransi, tak nak mengalah dengan pihak yang lain aku tak beli aku punya hal, kau punya hal jadi bila berlaku macam ni, ini kita panggil teknik persaingan kemudian apa nama kedua pihak nak memastikan bahawa kepentingan dirinya dipenuhi sepenuhnya dengan apa nama cuba menafikan kepentingan pihak lawan atau pihak lain Kemudian tidak bekerjasama tidak bekerjasama tetapi sangat assertif. Assertif maknanya sangat tegas diri dan ada kalanya boleh menjadi agresif dalam konteks negara misalnya kita tengok berlaku peperangan negara A cuba nak menakluki wilayah negara B jadi berlakulah teknik persaingan ni, competing jadi negara A nak menakluki, negara B tak nak ditakluki jadi berlakulah peperangan peperangan yang tak sudah-sudah kalau Pak Su tak lupa lah sejak 20 tahun apa nama yang lepas ni sampai sekarang ni Pak Su boleh katakan ada je peperangan berlaku dalam muka bumi ni kan ini kerana teknik persaingan, mereka menyelesaikan konflik menggunakan teknik persaingan competing Baik, macam mana Pak Su nak beri contoh? Macam inilah katalah A dengan B ni ialah timbalan pengarah kanan dalam sebuah syarikat ke jabatan sebagainya kemudian bos besar ni, ketua pengarah ni nak bersara 2 atau 3 bulan lagi nak bersara. Jadi yang nak isi jawatan ketua pengarah ni A dan B ni lah, yang timbalan pengarah kanan ni jadi kedua-dua ni nakkan jawatan pengarah ataupun ketua pengarah tadi, jawatan bos tadi. Kedua nak jawatan tu Jadi mereka ni bersaing mereka bersaing. Macam mana mereka bersaing? Mereka melobi sana, melobi sini, melobi orang-orang pihak atasan, pihak luar yang berpengaruh dan sebagainya So mereka ni bersaing, compete compete nakkan jawatan tu. Ada 2 orang calon umpamanya kalau ada 3 lah, kalau 3 pun masih juga persaingan kan. Kita bagi contoh A dan B tadi lah So berlakulah persaingan antara A dan B semua nak benda yang sama, nak jadi pengarah ataupun ketua pengarah Ini kita panggil teknik persaingan Biasanya kaedah ini ataupun teknik ini apa nama ni dilakukan apabila seorang itu menentukan tujuan dan kepentingan nak dicapai kemudian dia tidak mengendahkan langsung kepentingan orang lain, maknanya dia menafikan kepentingan orang lain ataupun tujuan orang lain, kehendak orang lain dan mereka bersaing dengan berbagai-bagai cara lah. Jadi Pak Su bagi contoh teknik melobi siapa yang cerdik, siapa yang pandai nak melobi sana melobi sini
dan dia berkesan mungkin dapat mencapai tujuan dia. Tujuannya apa? Kerana dia nak menguasai ataupun mempengaruhi dan mengawal orang lain. Dan dia nak memenuhi kepentingan diri sendiri. Ini teknik persaingan. Kadang-kadang dalam teknik persaingan ni kadang-kadang kita nampak ada isu-isu etika yang dilanggar, ada pihak jadi agresi dan sebagainya. Jadi teknik persaingan ni kadang-kadang boleh jadi sihat, boleh jadi tak sihat juga. Tapi kalau kita guna teknik persaingan dengan cara yang sehat, yang positif, kita tidak mengaibkan orang lain, kita tidak memalukan orang lain, kita tidak menabur fitnah dan sebagainya. Bagi Pak Su itu positif lah, untuk situasi-situasi yang tertentu macam tadi lah. Kalau kita nak nak memenangi sesuatu jawatan umpamanya kan, kita boleh bersaing, tak ada salah. Tunjuklah kekuatan kita, prestasi kita, pengalaman kita, kemahiran kita, kompetensi kita, pengalaman-pengalaman yang hebat, apa ciri-ciri yang hebat dari kita, bolehlah kita dedahkan, tapi janganlah kita burukkan pihak lain. Jadi ini kita kena persaingan yang sihat. Okey. Jadi kesannya apa? Of course lah, kesannya akan ada pihak yang menang dan juga ada pihak yang kalah. Yang berjaya menjadi ketua pengarah tu dia menang lah. Yang jadi timbalan tu dia kalah. Kalau umur dia masih muda, mungkin Allah Ta'ala bagi rezeki dia nanti naik pula jadi bos. Apabila kawan ni dah besar, dia pula jadi bos. Jadi kalau dalam kaedah persaingan ni memanglah kalau kata tak silap saya, mungkin akan wujud sedikit masalah-masalah perhubungan. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang sihat, insyaAllah Pak Su rasa dia memberi kesan yang positif. Jadi saudara saya sekalian, itulah teknik yang terakhir, bukan teknik terakhir lah, teknik yang kelima yang Pak Su dapat kongsikan berkaitan dengan bagaimana kita nak mengatasi konflik apabila berlaku. Teknik competing atau persaingan ni mungkin sesuai pada situasi-situasi tertentu, di mana kita tidak ada pilihan, kita terpaksa bersaing dengan pihak lain tadi, kerana nakkan benda yang sama. Kalau dalam konteks nak dapatkan projek, kita hantar kertas tender untuk yang bertender kan. So kita bersaing juga sebenarnya, tapi yang penting bagi Pak Su ialah biarlah kita bersaing secara sihat, kawan tetap kawan, perhubungan tetap perhubungan kan, itu kena jagalah, kita hormati dan kita berikan seluas ruang dan peluang kepada diri kita dan orang lain. Lepas tu kita serah je daripada Allah, siapa yang dapat projek tu, ataupun siapa yang dapat jawatan tu, ataupun dan macam-macam lagi lah, mungkin dalam situasi yang lain pun boleh juga bersaing. Dalam adik-beradik pun kadang-kadang ada persaingan juga. Adik-adik bergelut, bersaing. Jadi kalau nak bersaing secara sihat. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.